Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan lagi sabda Nabi. Tengoklah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka baru sungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dulu-dulu pada hari kiamat. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Maka apabila marah oleh seorang pada barang yang diredakan oleh Allah Ta'ala dan reda pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya Allah dan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan ataupun laki-laki yang demikian itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bila sebut Nabi ni, sunat kita selawat. Dan kalau tak selawat, tak berdosa. Faham pada kata sunat tu, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Benda yang diberi pahala bagi orang yang buat, dan kalau tak buat, tak berdosa pun. Tapi luputlah fadilat. Sebab tu biasa dalam kitab-kitab agama, bila kata sabda Nabi ataupun sabda Rasulullah, dia tulis lalu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita kalau kata hak di mulut, sunat juga kita sambung dengan selawat. Atau kita dengar orang kata, dia kata tak ingat itu sabda Nabi, kita pun sunat agak kata sallallahu alaihi wasallam. Atau kita dengar nama Nabi kita dalam radio, dalam CD, dalam kaset, dalam televisyen, tak kira lah sunat. Kita kata bawah dah. Tadi kata tengah, bawah pula. Lima daripada bawah. Hai segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Pilihlah olehmu, hai segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan, hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengekalkan ia azab di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita semua kepada Allah daripada demikian itu azab. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, orang perempuan kalau kuasa suami dia nikah orang lagi dalam keadaan suaminya telah pun menunaikan nafkah yang wajib ke atasnya, maka tak boleh lagi dia larang suami dia. Tak boleh larang. Kerana hak suami ni seperti yang Allah sebut dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kaum laki-laki boleh berkahwin lebih daripada seorang, iaitu 2 ataupun 3 ataupun 4. Jadi kalau dah cukup syarat dia menikah juga, kita tak suruh.
Sabar je lah. Bukan kita suruh. Ulama tak suruh perempuan berdoa supaya suami dia nikah lain. Tak suruh. Tak suka. Kalau boleh tak mau. Tapi bila suaminya nikah juga, kena ingat hukum. Kena sabar lah. Sama macam Allah datangkan sakit kepada anak-anak. Tak ada mak minta doa supaya anak dia sakit. Sebab bila sakit, susah hati mak. Sama juga bila ada madu, hati mak susah. Isteri tahu mesti susah hati. Maka dia tak berdoa lah supaya boleh madu. Anak itu tak. Tak ada mak ayah yang berdoa suruh anak tu sakit. Dan kalau datang sakit juga, nak marah hukum Tuhan. Kena sabar lah. Sabar lah. Kalau dia sakit, anak tahu. Dah sabar lah. Sebab anak kita ni bukan hak kita. Kalau hak kita, tak sakit lah anak. Hak Allah dah. Hak Allah kepada dia. Nak buat sihat, nak buat sakit. Kena sabar. Apa jua yang menyusahkan akan hati orang yang beriman, itulah musibah namanya. Dan kita nak jawab lagu ni dah. Kita tak suruh suami kita nikah seorang ni. Kita pun tak pernah berdoa. Kita pun tak seronok. Yang nikah juga. Allah kata kena jawab gini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana itu ujian juga. Kita milik Allah. Maknanya bila kita milik Allah, apa yang terjadi atas kita ni semuanya kehendak Allah. Walaupun kita tak suka. Itu makna inna lillah. Pak mati, anak kata inna lillah. Maknanya kita tak suka pak kita mati. Tapi dah pak kita bukan hak kita. Hak Allah Ta'ala mereka. Inna itu mewakili jawami alam. Semua alam. Inna bukan kita manusia. Walaupun asal ni makna kita cakap. Dipanggil damai mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ganti nama bagi orang yang berkata-kata mewakili orang ramai. Tapi ingat, inna tidak mewakili manusia saja. Bahkan langit bumi juga milik Allah. Inna sesungguhnya kami. Kami ni kita manusia, jin, malaikat, gunung, ganang, sungai, tasik, laut, langit, cakrawala, bintang, bulan, cacing adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik dia belaka. Bila milik ada tuang, kok bandar tuang dia. Tuang dia ambil balik. Sabar lah. Itu juga dengan suami nikah lagi. Kita tak suruh, kita tak nak, kita tak suka. Tapi bila dia nikah juga, jangan hilang pedoman. Siapa marah ke Tuhan, dah ada Tuhan buat orang lelaki boleh nikah bih pada seorang. Siapa tu bih buah tu gugur akidah. Gugur akidah. Batu iman saja tak jadi menaikkan, kena ada pakaian. Pakaian bagi iman adalah takwa, rasa takut kepada Allah. Nabi sebut dalam suatu hadis, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, tidak berbaju, maka bajunya adalah takwa. Tahu jamin. Beriman saja siapa berlaku. Redha biarlah, masuk neraka. Suami kata siapa dah dia kata gini tak baik, masuk neraka ni. Neraka lah. Dia hilang pedoman. Siapa kata, siapa jadi masuk syaitan. Lepas tu dia kata ni jadi syaitan. Kata tak baik, dah nak berani dan nikah dah. Aku tak reba. Wa man lam yarda bi qada'i, apa orang kan? Wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatul rabban siwa'i.
Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa tak reda dengan hukum aku, Allah hukumkan dia itu bermadu dalam dunia. Walam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan ujian Allah. Sabarlah sekejap. Dan tidak syukur dengan nikmat yang telah ada, sila keluar daripada langitku. Nak pergi dua ni? Nak pergi duduk dua ni? Suruh sila keluar daripada langit aku. Orang yang tak reda dengan Allah menghukumkan laki-laki boleh kahwin sampai 4. Dia tak reda hukum tu. Dia tak reda Allah Ta'ala beri 2 bahagian pada laki-laki, perempuan sebahagian ni. Tak reda hukum tu. Dia tak reda Allah Ta'ala beri laki-laki boleh jadi pemimpin negara, perempuan tak boleh. Falyakhruj min tahti samai. Siapa tak reda, sama ada mu Melayu, orang putih, Jerman, Kongo, Afrika, Ajinomoto, tak kira. Sila keluar daripada langit. Lagi di mana? Duduk ke topik? Langit Allah Ta'ala juga. Nah, waliyatul rabang siwai, jangan sembah aku, sembah tak rekam lah. Kalau tak reda dengan hukum, makna gitu. Cari Tuhan lain. Tidak ada lagi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tak dapat tidak, kita kena sabar. Sabarlah. Nah, masyarakat Melayu ni dia pelik. Dia pelik. Banyak benda-benda yang bercanggah dalam kehidupan. Kalau orang nikah 2, jahat. Gitu. Kalau orang kaya, sombong. Dia pakai ubuh lah duduk. Nah, jadi berat main hukum dia tu. Nah, dia pakai hukum itu. Orang tu kaya, dia miskin. Dia kata orang tu sombong. Maksud sombong, kaya. Dah ada sombong sekarang baik. Nah, dia sombong ni bukan nanti melakukan perbuatan sombong. Orang kata sombong. Bukan kerana kaya sombong tak. Orang miskin ada sombong. Ada tak? Ada? Nah, jadi begitu. Ada orang menikah marah. Tak nikah tak apa. Seorang isteri dia marah. Dia tak reda kalau suami dia nikah seorang lagi. Tapi kalau tak nikah main saja je, dia tak apa, tak marah. Situ tak kena. Suami dia kata ginilah, dah muda win nikah sangat, aku main saja je. Aku nak pisau dia, aku cerita dengan dia. Tapi aku tak nikah. Bini dia kata tobat tak nikah. Obat pun. Tak apa, sejuk sikit kita. Tapi ingatlah jangan nikah. Maknanya nak main saja nak buat maksiat lah lagi, jangan nikah. Ada juga pandangan gitu. Nah, tu pihak bini, pihak orang kampung. Nah, kalau nikah, banyak mulut tu. Kalau tak nikah, ada hal. Dia dah cari orang, duk erek porong, erek orang datang. Hak tu erek bini orang, ni main gini macam-macam pasal main. Tak nikah. Dia dah ada bising tu. Ada orang nikah seorang lagi, bising. Nikah pula. Padahal benda halal. Nampak lagi? Itu masyarakat Melayu. Haprak. Kerana tu ada pelik gitu lah. Pelik. Ada orang nikah ya, buat cerita tu. Tak dengar lagi. Ayo. Kalau main saja lah. Duduk erek gitu. Pagi juga gendong 3, petang gendong 4 sini. Ada hal ni. Dia dah buat cerita tu. Benar kalau kampung dia nikah sekarang ni. Tak dengar lagi. Bapa pula. Nikah pula. Siapa dia? Tu Iman. Padahal alhamdulillah muncul, alhamdulillah murah rezeki. Ada orang kata gitu. Dia main sembak dah kopi awak bawa gerik, mata liang-liang macam bela kolong mata kita. Takut orang tengok ni. Mata jahat, mulut jahat, perut jahat. Melayu kita ni. Perut Melayu ni.
Kita tak suruh suami kita nikah juga sabar lah. Sabar lah kawan tu, tak sabar. Nah, sabar. Di dunia ni tempat susah. Dia kena gitu. Dunia tempat susah. Orang beriman Tuhan beri susah. Diorang ni ada gak senang. Lepas tu Tuhan beri bonus. Tapi hak adat-adat kata lagi kuat ujian keimanan susah tahu. Dah senang dah ni, senang syurga lagi. Lama mana kita duduk sakit hati. Dah ada madu sangat sakit hati. Tu lelaki tu beg. Bisu lah dia kata bimah madu dia. Kata bisu kan. Dah surah pun dah kami menjanji. Madu mu tunggu dalam kalah. Faham? Aku mana tahu aku duduk rumah. Macam-macam dia kata. Sabar je lah. Ada 20 tahun. Hidup 30 tahun lagi agak. Hidup dalam syurga, ingatlah. Tak ada sakit hati, tak ada apa. Sebenarnya sifat cemburu, sifat kaum lelaki. Bukan sifat kaum perempuan. Sifat kaum perempuan yang dipuji pada syarak ialah penakut. Takut nak main ngata rawa keli. Takut nak derhaka pada suami. Takut nak cakap lebih kurang dengan suami. Tu sifat perempuan. Takut nak cakap dengan lelaki-lelaki ni. Takut suami kita berasa hati dan sebagainya. Itu sifat perempuan. Sifat cemburu, sifat orang lelaki. Cemburu kalau tengok isteri dia tak tutup kepala. Cemburu anak perempuan dia pakai seluar ketat, tubik luar. Kena ada. Jadi balik tak ada dah sifat cemburu bagi kaum lelaki-lelaki. Tinggal jadi balik boleh ke kaum perempuan. Sifat penakut yang ada mesti pada kaum perempuan boleh ke para suami dahulu. Takut waktu takut orang ni takut belaka. Ini salah kita ni. Ya sebenarnya kau rengang. Kau rengang kita. Kau sepatutnya kita kena layan dia tiap-tiap hari jadi rengang. Rengang tu. Dah kalau kita seorang je isteri dia, suami kita suruh kita mau. Dah kan saksi saksi baru nak rehat. Pah kan nasi. Ai melo se. Melo pula datuk ni. Pah maya tu. Wak dah pisang. Mak kau gaya pisang malah kakak. Wak si kapik. Dah nak rohok kita. Kang suruh cari butang baju, kang suruh gendang baju, kang suruh cari kasut hilang. Kang nak kecil kereta tak jumpa jadi rohok. Malah kakak kuih pula. Wih. Jadi banyak Jadi kalau giling, Semalam aku sehari dah layang kemung, hari ni get out. Aku nak rehat hari ni. Sehari kita rehat. Baca majalah ni, duduk tabuah kaki gede tak. Kan rehat, tak ada orang suruh buat amel dua lah. Tu. Gitu. Mu siapa? Mu lelaki. Jadi kita tak suruh suami kita nikah lagi. Ingat, kita pun tak suka tiba-tiba nikah juga, sabar je lah. Macam anak kita sakit, sabar. Sabar. Allah balas pula dengan ujian kita ni hati sakit, kita sabar. Nak marah, kita tak zahirkan pada lidah, pada ucapan. Boleh pada pula orang puang dengan sebab dia sabar tadi. Dia suami isteri Nabi, madu dia 10. Nabi 11 isteri. Mana madu 10 orang. Kita siapa baloh diri siapa apa. Gocoh bini tua gocoh dengan bini muda. Siapnya smackdown membawa bang. Faham tak? Gocoh hanya malu kat orang. Tak jaga dah. Betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan hingga jatuhlah engkau dalam kufur, hai segala perempuan. Orang yang tak reda dengan hukum Tuhan, kufur wal a'yazabillah. Jangan main. Tak kira bukan nanti hukum nikah saja. Tak nanti hukum nikah. Segala hukum yang telah dipasti, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak ada lagi bagi kita melainkan sami'na wa ata'na. Itu saja. Kita dengar dan kita patuh. Itu tanda orang beriman. Walaupun hati tak setuju,
Tapi dah hukum Allah, hukum Rasul, kita paksakan juga diri kita setuju. Nah, itu orang beriman. Orang tak beriman, sami'na wa asaina. Dengar dah, tapi yang mau ikut. Dengar dan tak mau ikut. Kita dengar dan kita ikut. Walaupun tak suka suami kita nikah lain, tapi dah Tuhan dah hukumkan terjadi, kita sabar. Kita redha dan mengharapkan akan balasan orang-orang yang sabar yang ada di sisi Allah. Sabar je lah. Ingat, kesenangan kita dalam dunia itulah benda yang sementara saja. Tapi janji Allah yang ada di sisinya itulah yang kekal. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kamu itu akan binasa. Diri kamu, anak isteri kamu, kasih sayang isteri kamu, kasih sayang suami kamu, sayangnya anak-anak kepada kamu, kasih kamu kepada harta, rumah, tanah air, kerja, pangkat, jawatan dan sebagainya, yang padu akan hilang. Wa ma indallahi baq. Tapi apa yang Allah Ta'ala simpankan kepada kamu di sisinya, baq, maknanya kekal. Inilah maksud perintah Nabi, fa'atilu ma yabqa ala ma yafna. Tuntutlah harta yang kekal lebih banyak daripada harta yang binasa. Walaupun kita susah hati, sakit hati, nah, Allah uji kita lagu ni, tapi ingat, sakit hati kita tidak berpanjangan. Nah, tanda Tuhan kasih kepada kita, Tuhan uji kita. Ujian di antaranya kaum perempuan, dia bermadu tu ujian. Tak, ujian. Ujian orang lelaki, pasal lain, susah cari makan, tak boleh projek. Nak boleh melela kabel bukan, kecek-kecek kabel. Sopa kabel. Tak boleh juga. Ujian. Nak, susah pula. Ujian lah ke? Nah, ingat, semua adalah ujian. Allah beri kesusahan kepada orang-orang yang beriman, tanda sayang. Dan Allah beri kesusahan kepada musuh-musuh Allah, tanda ci. Gitu. Dan kalau kita mengaku orang beriman, kita kena terimalah ujian. Cuma kita diajar oleh Nabi supaya berdoa, mintalah ujian yang kita boleh tanggung, dan jauhilah kalau boleh ujian yang kita tak sabar nak tanggung. Allah boleh beri kepada kita dua jenis ujian. Ujian yang kita boleh bersabar, ujian yang kita tak nak sabar. Maka kita berdoa minta Tuhan uji kita dengan musibah, dengan ujian, dengan bala yang kita boleh tanggung. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu akan dibiarkan dengan berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji sedikit pun? Nah, taklah. Jadi bila kita diberi musibah ma asabal mu'minin, benda yang menimpa kaum beriman, maka jawapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang ingat bila Tuhan beri susah, beri uji, beri perkara-perkara yang mendukacitakan dia sabar. Ingat, benda ini adalah daripada keputusan Allah, dan tak ada seorang pun yang bersyarikat dengan Allah, nah, yang boleh meluluskan ujian yang jatuh laku timpa kepada kita. Allah sendiri yang ini perancangan Allah. Jawapan kita milik Allah, ikut suka Allah nak buat guana kepada kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita balik juga nanti akan dibariskan di hadapan Allah. Kita tidak dibariskan di hadapan menteri besar, esko, Perdana Menteri, Presiden, dah. Kita akan dibariskan di hadapan Allah untuk dikira satu demi satu segala amal baik dan buruk kita. Hai segala kaum perempuan, adakah bagimu kuasa mensabar atas panah api neraka Jahannam, atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga? Tiada sekali-kali yang demikian itu. Orang puan yakin kita boleh masuk syurga, kerana tak ada lah dua pintu saja yang ada, iaitu pintu syurga dan pintu neraka. Umat zaman akhir ini ramai yang tak mau, nampak,
kepada Tuhan dia yang mencipta dia sendiri. Tabuh ke Tuhan. Ni zaman ni. Tuhan tabuh. Nak syurga Tuhan. Saya tanya. Kalau dalam kereta pacar 2 orang dengan awet. Kereta mampu biar patah. Nah. Pemain sini saya kau, pemain atas saya kau dalam. Kau bagi kereta. Lagi. 2 buang mau siap. Pergi tanya. Tutup itu. Suruh buka cermin. Dia minta maaf je. Dah tahu takat lah. Bukan juga mau siap nak tanya se. Nak surga nak neraka? Surga apa? Hak puang duk atas riba. Tak nikah. Dia jawab nak surga. Tak ada jawab nak neraka. Nah. Hak tengah jet lengang heroin. Nak surga nak neraka ni mui cocok dadah lengang Surga dah boh. Nak surga dah. Dia tak ada kata nak neraka. Hak tengah belaga ayam, belaga kubah. Berjudi bagi tang. Nombor kocek belah nombor ekor belah lah kocek Nak surga nak neraka? Nak surga juga. Hak jadi pelacur kalau ditanya, nak masuk surga. Hak tambah mari surga dengar ngajar semua nak surga lagi. Tapi Allah tambah yang dia nak Tuhan. Say no to God, say yes to heaven. Tuhan, no. Tambah surga Tuhan, no. Ni masyarakat kita sekarang. Kita pergi satu syarikat. Nah, maka kita berjumpa dengan manager syarikat tu. Tuang punya syarikat. Ada apa? Nak ni dah di sini kerja di sini. Apa ada nak kerja? Saya tak mau kerja, saya nak gaji saja, kerja tak mau. Ya, apa? Dah saya dia. Jangan dia. Jabat mana-mana pun kita tanya je. Nak tanya sini hak gaji besar kali berapa? Gaji besar sekali 4,000 lah. Mau kerja? Tak mau, saya nak saja 4,000 sebulan sekali saya mai ambil, kerja saya tak mau lagi. Manager kata mu gila. Mesti dia kata mu gila, pergi balik. Mu orang gila. Nah, tak ada syarikat yang akan ambil dia kerja pada hari itu. Melainkan satu syarikat ada. Syarikat orang gila. Kau ambil dia gila juga. Maka kerajaan Allah nak beri kepada kita syurga dalam keadaan kita panggil mari surat mari. Allah wakilkan kepada muazzin separuh bang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan yang hakiki. Ramah-ramah hak Islam anak surga kata dak ayang hak ngawet hak dengan power hak jual hak naga hak kerja tak ada ayang bang mu mampu mu sekau. JK surat buatnya surat pula. Tepek tiang, tepek dinding, tepek kedai, tepek di pokok-pokoknya. Malam ni, malam esok, malam lusa ada kuliah ni, kuliah tu, ustaz ni. Tambah lagi. Surga nak. Allah tambah nak surga lah. Ini masalah. Nah, siang. Tak semayang. Tapi nak lepas daripada api neraka. Tak semayang. Pagi tadi kita keluar. Nak solat subuh pukul 6:05 minit sampai di patah turut lalu ke atas. Nah. Sampai di patah turut 6:05 minit. Kat nak subuh lah. Nah. Ada mengaji. Awet ada dalam 2-13 orang duk main buah. Tak budak puan duk main buah. Ada buah patah. Duk main buah, duk ayuh buah, dah gelap gugur. Kita cakap, tu mana duk main buah? La ilaha illallah, budak puan. Tengok bawah pokok ruh hak cek-cek belah kanan belah baca tu. 5-6 pasang dia sembang.
Rupa-rupanya ada larian bandaraya. Pukul 7 start lagi. Kondang lepas itu dah. Berderut-derang kali. Kita kondang balik. Pasal dia blok jalan. Kena tubik balik. Mari pula berpiping-piping tangan. Berpasang-pasangan. Kerana nak lari bersama. Semayang dah. Tapi nak syurga Allah. Kalau suruh mari syurga lari. Suruh kita patah. Dalam sejuk kita ombak tegung-tegang. Oh tu. Bukan pakai baju sejuk. Baju tadi aluh. Pak puan. Pak baju kek. Pak pusat jelek. Tracksuit belaka. Seorang dua tracksuit longgar. Orang lain macam baru nakal belaka. Pukul 6.05 pagi. Kira gelap gugur. Berpasang-pasangan. Nah, ada juga orang solo, ada orang kawan. Mak ayah mengata ni, katil, wajah, bank kita sumi, macam-macam macam. Dah, mengata anak nak berlari. Lariang bandaraya. Tak ada kesedaran langsung pun dia jadi anak itu. Nah, lain atau pun 6.45. Orang tengok nak payah subuh atau dah. Nah, atau dah. Beriak. Kita tubik tu kita seorang je menentang arus. Kereta lah masuk saja. Rupanya tak patah belaka. Nah, patut rasa nak lalu. Baiklah, kita kata ada kata gitu. Ustaz mungkin budak-budak kurang hak nak lari ni 200-300 orang ni dia uzur dak semayang subuh. Kita jawab dah uzur nak berlari gua ni dia sakok. Faham tak? Kalau bom dia tu terasa riang sepanjang hari. Dah nak berlari gua ni dah perlu pakai dia tu. Boleh berlari. Ni masalah. Bukan kita nak tuduh seorang-seorang gitu atas jalan umum. Nah. Dah lelaki usul juga. Faham? Mana nak kawal masyarakat negeri Terengganu. Dulu sebab tu lah. Dulu Darul Imam, sekarang Terengganu Bestari. Dah ada gitu. Maknanya kalau kita ni tak mau semayang, tak mau mari surga, tak mau tolong agama Allah. Orang ngajar tolong, tak mau tolong mari dengar. Orang semayang jadi tak imam, tak mau tolong jadi makmum. Nah, orang nak buat masjid, tak mau tolong sedekah. Orang nak ada nak jalankan Islam, kita tak mau tolong sokong. Duduk sokongnya benda-benda tahu belaka. Kalau gigi, kalau Maxis, buat apa cara habis anak cucu dia. Tina garik, jatah asar, macam-macam weseng. Toki subuh, habis dia. Nah, tapi panggilan Allah, panggilan ulama, tak layak mana tu. Gigi. Nah, gigi tu kapil, Maxis, kapil tak? Gigi mati repeat. Maxis 3 lain atas lagi. Selkong boleh tahan sikit. Nah, tengok hari ni buat. Kalau dia buat kan. Tadi main bola jari tadi budak-budak puan. Main bola jari tepi jalan, depan bangunan Mara, sebelah dalam Taman Syah Bandar, tepi jalan so. Budak-budak lelaki tu kan tengok. Dengan kepala rambut merah, dengan pakai baju t-shirt saja, sekali junga tubik pusat. Nah. Tadi main bola jari, netball kan dia ni. Netball. Haji tahu dia je main. Netball. Nah. Kalau dalam tertutup boleh tahan lah, dalam tempat tertutup tepi jalan. Nampak tadi? Dak ke kena laknat belaka. Dak ke majlis bawa siap. Dak ke mengundang tsunami daripada laut. Dak ke meminta bala Allah turun dengan serta-merta. Ni. Budak-budak puang main, budak-budak lelaki tukang sorok. Motosikal penuh dia keliling padang. Nah, duk tengok tukang sorok. Puang kalau orang lelaki sorok, kalau. Lepas perlu liwati ni, berebut bola ni. Pada tak jalan, nak punggung atas angin. Power tengok. Mak ayah tu jadi dia, mak ayah di rumah.
Anak tu mempertontonkan badan dia, duli batin atas jalan itu, orang datang mari tengok belakang, ayah tu ayah dia. Bapak beruk jadi. Tahu tak? Jadi tengok ibu beruk, ada anak cek, ambil anak dia buat hari. Berselapih dah buktinya kekah itu. Tahu tak? Marah. Lihat dia. Ini keadaan. Tu dia kata anggota tahan dengan api neraka. Yang degil dengan ni. Yang bapir dengan ni tahan dengan api neraka ke gua ni. Surga ada kipas, ada kapek, ada makan. Nah, kamu mari. Di Kuantan 10,000 orang. Nah, bersosok-sosok dalam hujan lebat. Menanti 12 1 minit. Kerana bertukar tahun 2008. Kuantan 10,000 orang. Kuala Lumpur 30,000. Georgetown 80,000. Kuantan 5,000 tapi dalam hujan lebat. Johor Bahru dalam hujan renyah. Kuala Lumpur dalam hujan renyah. Sanggup dalam hujan. Nak tunggunya 12 1 minit. Padahal tahun kita yang sebenar lambat lagi. 1429 Hijriah. Itulah tahun kita umat Islam. 2008, 2007, 2009 ni tahun untuk umat Kristian. Untuk orang Eropah. Sempena lahirnya Nabi Isa, Lord Jesus Christ, yang dipuja-puja. Ini agenda Yahudi Nasara. Nah, bukan kita negeri Islam kan? Sambut apa? Nah, pukul 2 pagi budak-budak puang motor ke Darah Haruk dekat stesen Bah Express Tanjung. 2 pagi berdelawak ni motor ni. Minum arak. Tank Kasbek jenis tank berkapur arak. Biras lokang stesen Bah bakal lepot celah tu. Nah, dah mabuk nak lok saja. Nah. Hak lelaki 5 orang, awet seorang, awet mabuk pula. Nak lok gitu. Kena ajar tahiyat awal. Punah jahanam habis. Nah, ni masalah. Kita kena ambil berat benda lagu ni. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa min. Barang siapa tak mahu ambil cakna apa yang berlaku kepada orang-orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu masalah ni kita nak cari. Bukan nak sebut keburukan tau. Secara umum. Nah, siapa duduk dalam hujan panggung berjeruk ni, muka seseorang macam ke sawi duduk dalam baku. Berjeruk bahan ni hujan lebat, nak tunggu juga. Dipanggil ni 12 1 minit ni panggil. Orang putih ni bahasa benda-benda. Siapa tak berani nak jawab? Panggil benda ingat tau. Dah dia tengok. Midnight. Haji kata midnight. Haji kata midnight. Tunggu waktu la ilaha illallah. Dalam hujan lebat ni cerita ni. Nah, surga kat orang ada dah hujan dah apa, ada kapek, ada kipas dah pergi. Nah, dia dalam hujan lebat. Malam pula tengah malam sejuk lagi, hujan lebat lagi. Tak benda boleh bodoh semata-mata. Nah. Malam ni dasar hujan dia digeret kambing nak kandang waktu tu. Senang tau. Oh, siang mudah kita nak geret kambing, malam sorry ya. Dah kalau hujan lebat kita nak geret mudah tu. Semak kita celah kandangnya tendang dia. Mana kami kata hujan-hujan sorry ya abah. Dah kita nak eret dah buat tak petah tunggu hujan 21 minit kot kami kambing. Dah sekor. Sampai lari berapa habis. Dah Tuhan ada tu, bodoh ada kambing. Dia kena kata begitu. Itu cerita manusia sekarang ni. Nah, nantang tak mau dalam hujan lebat gitu. Nah. Allahu Rabbi. Tiadakah kau takut hai segala perempuan akan azab dan seksa api neraka, maka jikalau engkau sok, cobalah olehmu dulu akan api dunia ini. Sementara belum lagi datang api neraka jahanam, kuasakah kamu sabar atau tiada kamu sabar? Maka bahawasanya sungguh api neraka jahanam itu terlebih panas
dan keras seksanya daripada api dunia ini beberapa ribu kali ganda lagi. Jadi kalau kita nak lawan nak suami kita, kecang nak duk kata ke suami, nak duduk supah maki hamun ke suami, marah ke hukum Tuhan, tak redha dengan Allah Ta'ala tetapkan kepada kita sekian-sekian musibah, sekian qada dan sekian qadar, maka cobalah dulu api dunia. Sebab orang yang derhaka kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya, tempatnya api neraka. Nabi sebut dalam cerita Isra' Mi'raj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada, ittala'tu lailata usriya bi fara'aitu fin nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa atau kama qala. Aku dipertontonkan pada malam aku dimi'rajkan ke langit. Aku lihat di dalam api neraka, maka tiba-tiba yang ramai daripada umatku adalah kaum wanita. Ini cerita Nabi. Nah, ramai orang perempuan dalam api neraka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tu. Bukan kempen ni. Cerita tu. Nah, maka fasa'altu li Jibril alaihi salam, aku bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, Jibril yang teman Nabi. Kaifa zalika ya Jibril, macam mana terjadi yang demikian itu? Wahai Jibril, yakni kenapa ramai umatku yang perempuan dalam api neraka? Apa? Ramai umatku perempuan dalam api neraka. Qala, maka menjawab Jibril alaihi salam, wa dzalika li qillati ta'atihinna lillahi wa rasulih, kerana mereka kurang dan sedikit yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Jibril jawab, orang ramai deraka pada Allah, ramai deraka pada Rasul. Suruh tutup kepala, buka kepala tu beg luar. Suruh pakai baju lengan panjang, tang lengan serat, nampak tiup. Baju lengan pendek. Hak lengan pendek dia tak kira, hak tak ada lengan. Tak ada lengan tu. Naik bah jatuh nak balik tinung. Nak balik ke benda? Jetih. Akak pegang atas di atas tau. Nampak? Luruh bulu tiup. Jadi tak ada malu sikit, tak ada maruah. Itu aja. Dia baru okey rambut. Nah, kata tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram, habis pasangan, dah cakap nak gendong. Pagi tadi dia dah. Kalau laki gendong, tang dia gendong datang pula. Nah, dia main gitu, jadi bebas tu. Dah ada ambil rasa apa? Mandang India juga. Hak jatang dua lah pula. Semutu. Hak jatang duduk belakang, dia tukang bawa. Jatang saya kaki duduk laraga. Macam-macam seng. Hak dalam kereta, hak dalam bank. Tengok. Hak dalam kelapa sawit, dalam ladang toh, dalam lokang. Habis. Tercabut kehormatan dengan sia-sia. Nah. Kemudian kata Jibril lagi. Walikillati ta'atihinna li'ajwadihinna. Dan tidak ramai di antara mereka yang taat kepada suami-suami mereka. Deraka ke suami. Boleh api, duduk dalam api, deraka ke suami. Nah, tidak macam deraka ke raja, deraka ke suami lain. Suami ni dia raja dalam rumah. Dialah raja. Nah, dialah raja bagi orang perempuan. Kena taat. Selama mana suami itu tak perintah buat maksiat, wajib kena taat. Suruh kucai air pukul 3 pagi pun wajib kena bangun. Nah, suruh gosok baju pukul 8. Pukul 8 lah, pukul 10 lah. Jangan laki awak dulu. Dia kat opang itu. Gosok diri ya. Ada. Mek dulu kat gosok baju ni kita nak pergi mesyuarat JKK ni. Gosok diri ya, kita nak tengok dia buat kerja ni. Dia kata gitu. Ada ke apa gini gitu. Lawang suami. Nah, muka cakap sama-sama adik-beradik dia manis letih muka bini.
Bila cakap dengan suami, muka macam belakang. Layok repang tadi. Nah, haram lah tu. Jadi deraka. Cakap tinggi, mata jelong tak suami, deraka lah tu. Nah, panggil tak panggil. Banyak ni dosa kepada suami. Jadi kalau kita keras roh sangat, kita rasa bakal sangat kita test dengan api dunia dulu. Nak test api dunia, habis ubat yamak dah lah. Petak atas hidung boleh 5 minit. Nak rasa api neraka. Ambil sodek panas lah, tiung. Puik buat itu atas sodek. Memang tak ada dengan bibir-bibir. Dah. Dah kalau api neraka. Dalam neraka ni, perempuan yang lawan suami dengan lidahnya, lidah dia itu akan ditarik sehingga jatuh ke atas tanah. Kemudian digunting dan dikerak sehingga menjerit-jerit perempuan itu. Cerita dah kan? Waktu pula gini Nabi tanya. Dia menyakiti akan suaminya dengan lidah. Nampak? Bazilatul lisan ala zawj. Jahatnya lidah atas suami. Nah, lawan suami dengan lidah, guting. Guting, nolong. Tubik lidah baru, guting pula. Pada main gitu, slow. Oleh itu, dikata, hai segala kaum perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, bila tiada reda oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala kamu. Orang perempuan ingatlah, syurga dia di bawah tapak kaki suami. Mana-mana orang perempuan yang mati, padahal suaminya reda daripada dia. Dia mati, suami hidup lagi, tapi suami reda. Nah, suami reda ni suami halalkan dia. Suami tak murka kepada dia. Nabi sebut dalam hadis, nampak? Dakhalatul jannah ayyababin sya'at. Dia akan masuk ke dalam syurga mana-mana pintu yang dia boleh pilih. Mana perempuan ini VIP, orang besar. Pasal apa? Dia mati, suami dia reda dengan dia. Maka Allah beri dia masuk syurga, boleh pilih pintu-pintu mana yang dia nak masuk. Orang boleh pilih pintu ni VIP ya. Kalau tak boleh pintu, tak boleh pilih, dia akan tengok nombor. Nah, orang besar kok anda nak masuk anda pun, dia orang besar. Maka taatlah kepada suami. Pada baki daripada umur tinggal. Dah lama dah kita ni. Habis banyak kita nak marah pun tak lama kot. Paling banyak 60 tahun, 70 tahun ada. Kiok kan. Dah kalau kita umur 40 dah, 30 lagi. Kalau umur kita 60 dah, 10 lagi. Nah, dia tu dah asal kok. Nah, sabar yang sekejap, kebahagiaan, kesenangan yang begitu lama. Iaitu dapat syurga. Kerana negeri dunia ni negeri susah, negeri senang adalah syurga. Senang macam mana pun dalam dunia, tak boleh banding dengan kesenangan dalam syurga. Dalam syurga rapuang tidak ada susah dah. Walaupun suami dia 70 orang bidadari. Nah, 70 orang awet, setrela bagi awet. Bini tak kata apa, suka sesuka-sukanya. Kerana Tuhan cabut segala perasaan benci, sifat-sifat mazmumah di dalam hati manusia sebelum lagi masuk dalam syurga. Kerana itulah dibakar akan orang kafir dan munafik dalam neraka kerana Tuhan benci, tetapi dibakar orang beriman dalam neraka bukan kerana Tuhan benci, tapi nak tanggalkan sifat-sifat mazmumah dan dosa yang ada di dalam tubuh badan dia. Baru layak masuk ke dalam syurga, yang di dalam syurga itu tidak ada walaupun seberat zarah akan sifat yang keji ataupun perangai yang tidak baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada banyak juga soalan mana ni. Baik, soalan yang pertama, apakah hukum perempuan pakai baju lengan 3 suku dan tak pakai stocking? Tolong jelaskan. Yang kedua, ramai mudi-mudi berseluar pendek. Saya dah nasihat tapi tidak berkesan. Yang ketiga, apa hukum melintas depan orang sembahyang? Yang keempat, kadang-kadang perniagaan melalaikan kita dari mengerjakan ibadat. Bolehkah jelaskan cara mengatasinya? Yang kelima, penjelasan. Sebut nama sultan dalam khutbah Jumaat. Baik. 5 soalan daripada penanya ni.
Soalan pertama, hukum perempuan pakai baju lengan 3 suku dan tak pakai stocking. Tolong jelaskan. Aurat kaum perempuan ada 2. Yang masyhur di kalangan ulama-ulama 4 mazhab. Maka yang paling kurang iaitulah seluruh tubuhnya adalah aurat di hadapan laki-laki yang ajnabi, melainkan 2 pergelangan tangan dan muka dia. Nah, jadi atas pendapat ini, maka perempuannya wajib memakai baju lengan panjang ataupun menutup sampai kepada lengan dia. Nah, kena tutup. Walaupun dia pakai baju lengan pendek 3 suku sekalipun, tapi tak nampak juga lengan, sah dah. Nah, dia pakai baju lengan pendek tapi sini balut tak rabau. Apa kat ni? Tak nampak juga tapi ada buat gitu. Nah, maksudnya tak kira baju tu baju lagu mana. Yang penting jangan beri nampak aurat kita. Jadi kalau lengan ni tempat pakai pergelangan dan ke atas apa ke ni, dikira aurat. Nah, sebab tu tak boleh lah kalau kita pakai baju lengan. Lengan 3 suku ni lengan gini ya. Baju kurung kedah. Ke benda baju kedah panggil. Kedah tu kelih. Kedah lah. Kat ni. Nampak sini. Baik, kalau tanya ni nak di luar, di khalayak ramai, hukumnya haram. Jikalau tidak ada pakai sarung balik dalam. Nah, tak boleh. Ni lengan ni adalah aurat. Apa yang nampak dalam semayang membatalkan, maka itulah haram ditunjuk di luar semayang. Jadi apa kalau akak takbir nampak lengan ini dalam semayang, batal semayang dia. Maka kalau di luar nampak sekat hak dia batal tadi, haram. Dia sama je. Macam dalam semayang. Sebab tu kalau awak pakai baju kurung, kalau nak ambil barang, nampak juga lengan, dia berdosa kerana tak berhati-hati. Sebab tu orang pakai sarung lengan di dalam. Kalau pakai baju kurung, pakailah sarung lengan. Ni ada sarung lengan dia jual ni kan. Ni tengok. Sarung lengan. Sarung lengan tu dibenarkan pakai dengan syarat kita pakai baju di luar lengan panjang. Tapi kalau pakai baju lengan pendek tak puas kan. Lepas tu sarung lengan pula pakai tak. Hukumnya tetap haram kerana menampakkan bentuk lengan. Tapi kalau pakai lengan panjang tak, cuma cadang nak pergi di kedai-kedai nak ambil barang tinggi, jatuh lengan sikit, ada lagi sarung di dalam, itu diharuskan. Nampak lagi kaedah. Lepas tu tak pakai stocking. Dia tak kira stocking, tak stocking. Maknanya bila kita di luar rumah, naik kenderaan umpamanya naik kereta turun, kalau tak ada tutup di dalam, turun tubik kaki sekat kaki. Nah, bahkan nak turun kaki galuh gitu. Tak nampak tumit, tak nampak kuku lali. Kaki adalah aurat. Pakai sarung kaki lah, pakai kelakon lah. Sarung kaki lah orang perempuan kena pakai sarung kaki. Nah, dah puas turun kereta, awak turun kaki tu. Nah, kepala dulu turun. Kaki dulu, awak turun sebelah. Dah awak turun sebelah, sayok gitu. Dan sebelah ni duk nampak kaki dia. Tak boleh, kena jagalah sikit. Nah, kena jagalah sikit. Jadi kalau kita jaga dah, walaupun pakai baju kurung, dalam kita pakai pula sarung kaki, kita jaga dah. Ternampak juga. Lepas tu dia maaf. Ni dengan kita dah jaga, dengan pakai kain haji kaki dah tutup. Nah, hak naik motor, amat malang lagi. Naik motosikal. Kalau pakai skirt boleh tahan kira, nampak berhedah daripada awal. Hak pakai jubah ni. Hak galak kita ni. Hak balik mengaji, balik usrah. Pakai baju kurung, tak pakai sarung balik dalam. Naik motosikal, duduk belakang. Duduk depan boleh tahan. Duduk belakang, dia di kaki jadi kakak dia tu. Soyok dengan lalu-lalu putih subik habis. Nak boleh hak jadi opang dia rendah sikit, kaki tak apa siapa. Ataupun kain dia sepik, siapa sekat lutut dulu. Ada yang pegang ni dia pada lutut. Takut nampak. Bukan dekat balik bakal sampai. Ada. Apa kering ni? Nampak dia orang belakang tu ikut motor, ikut dengan kereta. Ni kata, aurat maruah kita, percuma orang tu tengok. Tak boleh. Jagalah sikit. Nah, tak syarat pakai stocking, tak nampak kaki, tak apa. Kita pakai beledi, dah dah. Ada masalah. Tapi nakal nampak. Pakailah. Ini banyak dah kemudahan daripada negeri Arab orang mari. Stocking, sarung lengan daripada Syria, daripada Jordan, daripada Mesir. Berlambuk-lambuk di pasaran. Dulu payah sungguh dulu tak. Ini mudah je.
Dok pergi sangat meeting, dok beli pun dok beli benda lain. Nah, apakah hukum melintas di depan orang yang sembahyang? Jawabnya boleh jikalau jauh daripada dia. Nah, yang kata tak boleh tu depan dia sekadar 3 hasta. Kalau jauh tak apa. Nah, dia semayang sini ni takut jalan tu. Apa? 50 meter. Yang kata haram mesti iaitulah 3 hasta, sekadar panjang sejadah saja. Haram litah depan orang semayang. Tapi kau atas pada sejadah dah haram. Yang kata haram ni kalau dia ada buat sutra, ada buat sempadan. Dia semayang atas sejadah, kita litah kau atas sejadah haram, kau depan sejadah tak haram. Faham lagi? Atau dia semayang tak ada sejadah, dia semayang kat tiang. Dia dengan tiang tu 3 hasta, haram litah kau celah tiang tu. Ataupun dia letak beg baju dia di depan, buat sutra, haram kau dalam beg tu. Kau bawah depan muka dia haram, kau atas beg tak haram. Nampak lagi? Ataupun dia semayang di juga masjid ada jalur dah. Satu sah jalur untuk dia tu haram kita litah, mesti litah ke depan sah tu. Maksudnya kalau kita semayang, habis semayang, kemudian orang yang masbuk bangun tambah rakaat, kita ni nak tubik awal tak mau wirid sama imam, jangan litah ke depan orang masbuk. Litah ke depan orang wirid. Apa pergi litah depan orang masbuk pula? Orang masbuk kan bangun tambah rakaat amal-amal, kita pergi litah ke depan orang masbuk. Salah lah. Litah ke depan orang wirid ni. Orang wirid tak haram dah kita litah. Orang semayang, bila dia kata kum tak haram. Assalamualaikum, litah lagi. Nah, gitu kena jaga. Tapi kalau semayang depan pintu masjid, pintu surau, sehingga dalam orang nak masuk tak boleh, hukumnya tak salah litah, kerana dia beri halangan pada laluan. Tu gitu pula. Jangan nampak? Tu tak haram pula. Dah. Jadi orang yang semayang depan orang yang litah depan orang semayang ni, Nabi kata sunat tolak. Sunat tolak. Kata pendapat Daud Zahiri wajib tolak. Litah tolak. Litah tolak. Nabi kata bila tahan dah ataupun tolak perlahan nak litah juga, maka tolak kuat. Kerana dia syaitan dah masa tu. Jadi ulama-ulama pun dia himpunkan hadis-hadis berkaitan dengan tolak ni. Maka sunat kita tahan tangan bila nak litah buat gitu. Tapi kalau budak-budak datang cuk laju, dah kalau nak tahan orang tua dah. Tahan ni. Tahan tu nak pergi juga baru tolak. Tolak jangan kuat sangat biar sampai gululi bati dah. Dia gitu. Tapi nak tolak kena tengoklah orang yang biar cek pada kita tubuh. Jangan besar dia kita. Dia tunggu kat kalau surga tengok. Kita dapat kat jurang main ni. Muak dia tolak aku. Tengok. Dia keki jangan tolak, ramai tak cok rohok kita. Kadang-kadang perniagaan melalaikan kita daripada mengerjakan ibadat. Jelaskan cara mengatasinya insya-Allah dalam kuliah-kuliah akan datang ni, cerita panjang ni. Sebut nama sultan dalam khutbah Jumaat. Apa yang kita dapat daripada kitab-kitab fiqh, asalnya tidak ada sebut nama semua, sebut nama semualah untuk keselamatan semua. Kemudian ulama-ulama mutakhirin sebahagiannya mengatakan harus kita sebut suku khusus. Gelarangnya saja, jangan sebut nama. Itulah kata ulama, bukan fatwa kita. Jadi sebutlah Allah selamatkanlah sultan kami, cukup ayah sebut nama. Ni kata ulama, kita tak kata. Jangan sebut nama. Lepas tu sebut hak rakyat pula, hak secara ramai. Sekarang sampai berderik-derik. Bukan di sini saja, sampai ke luar-luar negara ni. Sultan ni di luar tu, di macam-macam lah nama presiden, nama apa. Tu tak ada ulama sebut lah. Kerana asalnya sebut gelarang saja sekali saja, satu pangkat saja. Semasa umur 16 tahun saya nakal sikit di sekolah. Semasa cikgu ajar saya bermain ponting. Kalau masih agama Islam baru saya masuk belajar. Niat saya biadab dengan guru yang mengajar agama. Mana pula guru agama tak tahu saya nakal, tapi sekarang kurang dah. Munafik tak saya kalau gitu. Kok mana dia ni? Sekarang umur 19 tahun saya hari semayang, saya pergi semayang pakai jubah serban, tapi saya nakal. Lambat tengok orang perempuan je. Tapi saya suka pakai Rasulullah.
Niat saya nak ikut Nabi. Munafik tak saya? Yang ketiga, dulu masa saya umur 16 tahun ke bawah, saya banyak tinggal sembahyang subuh. Bangun sebab, kalau bangun sebab mau gerak. Tapi tak mayang. Duduk je dalam bilik, nengung. Macam mana cara saya nak pada sembahyang? Baik. Jadi masalahnya, kita buat satu-satu perkara tu dalam masa kita tak cukup akal lagi. Allah Ta'ala faham dah satu. Dalam keadaan kita ni, bukan kita saja bersalah, mak ayah kita pun bersalah juga. Dah kita 5-16 tahun dah erti ke benda lagi dah. Dan itu kewajipan ibu bapa daripada kecil beri asuhan kepada kita. Bukan kesilapan kita saja, kesilapan orang yang membela kita, orang yang mendewasakan kita. Lepas tu kita dewasakanlah budak-budak ni dalam keadaan kita beri dia agama. Dan kita beri agama tak boleh banyak pun, ada sikit kepada dia. Biar dia boleh jadi ulama pun, tapi semayang tak tinggal. Tak apa dah. Allah dah tanya, mana anak muda jadi ustaz? Tak ada. Memberi dah agama pada anak, memberi. Dan anak muda ikut, Tuhan tak tanya ikut tak ikut. Kerana anak Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut tak mau ikut dia, tapi Nabi Lut telah mendakwah dia. Nabi Nuh telah mendakwah anak dia. Maka kita dakwah sampaikan kebenaran kepada anak kita. Ikut tamu ikut, itu perkara tak ada kena-mengena dengan kita. Itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai yang sunnah, pakai yang apa, pakai yang macam ustaz, pakai yang macam ulama, tak kira siapa jua, lain daripada Nabi, lain daripada Rasul, semuanya tidak maksum belaka. Ada kesilapan kita. Nak sampai ke jember mati ni, banyak pula silap kita akan buat. Cuma kita berdoa, kita minta ampun kesalahan kita yang telah kita buat dan yang lagi akan datang. Kan Nabi pesan bila kita dalam semayang, dekat nak salam atau lepas salam, kita berdoa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, apa yang telah aku buat dulu, apa yang aku buat kemudian. Maknanya kita tak maksum. Walaupun kita sekarang ni lepas dah ngaji, dah dengar, dah ustaz, dah ulama dah, ada pula lagi buat salah. Itu biasalah lagu tu. Jadi cuma kita baiki kehidupan agama kita ni biar macam kehidupan dunia. Agama buat macam dunia. Lagu mana? Dunia kita ni kan kita upgrade semua. Rumah daripada 2 bilik jadi 3 bilik. Kereta dulu tersikat jadi kereta kacil, daripada kacil jadi wajar dah lebih. Jadi kau comel. Agama pun biarlah kau comel. Tambah sikit. Mengikut akan keadaan masing-masing. Soalan seterusnya. Bagaimanakah untuk saya menyangkal soalan saudara saya yang menyindir saya menikah dengan 2 orang tok tadi? Pertama, dengan juru nikah Pertama dengan juru nikah hijau. Kedua, dengan juru nikah yang dilantik oleh pemimpin yang buat macam-macam ada, biru. Dan apakah hukum saudara saya yang menyindir saya dengan dia hanya menggunakan satu juru nikah, tidak ketahui akan akidah. Baik, ini masalah juru nikah ni bukan masalah akidah yang berlaku di tempat kita. Bukan kita duduk maknanya di negeri yang capur orang muka Melayu ni, ada orang kafir dan tak kafir. Masalahnya masalah fasik saja yang berlaku. Masalah yang ramai yang fasik. Jadi mengikut pendapat yang muktamad, hendaklah wali itu mestilah wali yang tidak fasik. Kena rasyid. La nikah illa bi waliyin rasyid. Jadi nikah dengan wali yang baik, yang tidak fasik. Baik. Kalau dah makna juru nikah itu fasik, apa kita pergi nikah dengan juru nikah hijab kata? Ni masalah ni kena faham baik. Masalah hijab biru ni bukan masalah. Kita kena faham ni masalah agama. Kalau orang yang menyokong, orang yang menentang jamaah Islam, zalim lah dia, fasik lah dia. Akidah tu kita kena sangka baik dulu, beriman lagi dia. Selama tak zahir pada mulut dia perkataan-perkataan yang menggugurkan akidah. Jadi sekurang-kurang menyebahi orang zalim ni fasik. Pakai buah pusa dulu. Kemudian bila kita kata maknanya orang hijab ni dah tak mesti dah fasik. Ini jaga situ. Ada juga fasik. Fasik ni bukan makna sokong fasik ni mana buat dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Jadi kalau kita orang hijab sokong tok guru sekali pun, tapi perangai tak macam tok guru, tanda orang lebong jadi bandar kita. Umpamanya fasik juga, tidak fasik situ. Atau meninggalkan solat, tapi ahli semua hidup fasik tak? Fasik juga. Ni jaga baik situ.
Jangan marah ni, nak terang ni. Jadi bukan masalah siasah saja. Menyokong jemaah Islam satu kewajipan daripada ribuan kewajipan yang kita kena pikul. Itu kita terlepas babak. Kita sokong ulama. Dalam ulama ni bertentangan dengan orang jahil. Kita wajib menyembahi ulama. Lepas kita sebabak. Tapi dalam kehidupan kita ada tak kita buat benda yang bercanggah dengan syariat? Fasik jugalah kita. Walaupun kita dengar kata guru, walaupun kita rapat dengan ustaz tu ustaz ni, tapi anak kita tak tutup kepala. Anak lelaki kita makan rata beluk, tekuk. Kita jadi fasik juga. Tak boleh jadi wali nikah juga. Dia faham kita baik. Kaedah dia begini, tak boleh dua. Kita ambil sila dua tu dah boleh nak pergi dah, boleh nak edah dah. Kita nikah dengan ayah dia. Wali juru nikah fasik. Kita buat kira dengan ayah dia. Ayah perempuan fasik ke tak? Tak fasik. Baik tak kata fasik ni ayah perempuan. Maknanya tak fasik ayah yang akad nikah. Faham lagi? Dah juru nikah dia jadi pendaftar saja. Ni boleh. Ni nak khabar modal senang ni. Juru nikah fasik. Dia tengok memang fasik ni pasal lekat takut best. Faham tak? Maka dia jadi pendaftar nikah. Khabar ke dia, ayah puang nak akad sendiri. Semua juru nikah akan kata boleh. Faham lagi? Lah pergi senang dia akad. Dia akan datang pada hari nak nikah, dia pun tulis, dia ajar ayah puang cara-cara nak akad. Dia tulis lapas kalau jari lah, jepung aja tulis. Belajar dulu 3 kali, lepas tu dia suruh akad. Nanti laki-laki pegang tangan ayah puang akad nikah. Ayah puan bukan tak nikah akan dikau dengan anakku gini mas kahwinnya RM50 tunai. Juru nikah fasik tu dia datang. Dia tukang tulis, dia tukang sign apa semua supaya senang buat surat nikah dan sebagainya. Itu cara dia. Ayah lah dah, ayah mati dah, Toki sagang adik-adik. Banyak lagi wali kan? Dia gitu. Gitu cara dia. Kan mudah lah tu. Ingatlah, biarlah kita tak pandai sekalipun ingat ni. Kita tak pandai. Tapi oleh kerana wali tu, juru nikah tu fasik, kita nikah sendiri anak. Ingat lagi, juru nikah fasik tu dia ajar kita lagi. Tapi jangan panggil juru nikah fasik, baik tak? Jangan gitu. Faham? Kita faham lah ni, cerita ni kena faham. Kena banyak short form. Tak mau kata wani. Gitulah. Cakap ni mudah je. Khutbah juru nikah fasik baca. Baca khutbah kat set. Gitu lah. Dia gitu. Khutbah dia baca lah. Kita tak anggap kan. Takkan nak dapat akad nikah tak boleh juga. Nak sebut nama anak tak kira. Nama bakal aku tak kerti. Sebut je lah. Aku nikahkan akan dikau. Idris. Dengan anakku selema tu. Mas kahwinnya RM18. Tunai. Ada apa? Ada apa lalu? Ayah bagi apa sendiri? Taki. Adik-beradik. Adik-beradik dah laki sulung busu boleh. Tengah boleh. Hak lelaki lah. Tak ada adik-beradik. Anak saudara. Nak dari lelaki. Nak dari belah pak. Anak dari belah ayah. Nak dari belah mak boleh. Balik awal tu. Tak ada anak saudara. Barulah naik ke pak saudara. Boleh lah, memang mudah benda ni. Yang kita tak faham, kita ingat dia wajib akan nikah. Tak. Dia bukan nak akad nikah sangat, dia nak kita 50 ya tu nikah. Kita akad apa kau mudah dia. Kita kata ayah puan nak akad ni sendiri nikah ni, tapi fiti saya bayar. Tak apa gitu. Nampak? Apa hukum? Jadi gitulah. Masalahnya kita kena faham dalam masalah akad nikah gitu. Jadi orang yang tak faham dalam masalah ni, kita nak banyak-banyak lepas tak dia balas. Jadi balas. Dah 10 minit lagi. Banyak lah ni. Daging korban yang dibagi metah atau panggil orang ramai buat tali arwah dan beri makan. Wajib beri daging korban sebahagian yang metah. Kalau tidak, tak sah. Itu pendapat yang muktamad. Walaupun kita nak buat makan sebahagiannya, tapi wajib kena beri yang mentah. Kena ada juga beri sebahagian kepada fakir miskin. Tidak, tak sah. Tak, kerana mukhalifus sunnah. Nabi ajar kita beri hak mentah. Nabi dakwah. Kan daging korban macam kita. Cuma ulama kita boleh bagi hak kita untuk kita buat makan. Bagi hak orang mentah, hak orang fakir miskin, kita buat mentah. Jangan bagi orang fakir miskin tu dinanak, dimasuk di bulan. Jangan cara waktu tu harta orang miskin.
Daging akikah yang boleh masuk, buat tali beri makan. Jadi daging akikah ni tak ada salah lah kita masuk. Memang sunnah Nabi suruh masuk dan beri orang makan. Atau orang lebih baik daripada panggil makan. Panggil makan ni kita nak tahlil dulu ke, tak ada masalah. Tak boleh. Daging akikah, gula apa semua, panggil orang di rumah, buat tali dulu sikit, baru makan, tak ada masalah. Tak boleh daging korban. Ibadat akikah dan korban mana yang wajib didulukan? Jawabnya tak ada wajib mana-mana, kerana akikah dan korban sunat saja. Cuma ulama kata lebih baik kita akikah dulu, kerana akikah sekali saja seumur hidup. Korban itu setahun sekali, berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Faham? Yang keempat, sekali kita meninggal dunia, bagaimana dengan anak-anak yang belum akikah dengan korban? Tolong terangkan. Jawabnya gini, kita kena faham, akikah ni bukanlah dia sebagai satu kewajipan, bukan. Dia benda sunat saja. Jadi bila mana kita melahirkan anak, maka sunat bagi orang ibu bapa, bagi penjaga tu, dia tu yang sunat mengakikah sembelih kambing. Bila dah dewasa dah anak dah balik, maka sunat itu terlepas daripada penjaga, kena kepada diri yang mempunyai diri. Faham? Jadi budak yang telah balik, dak sunat lagi ayah dia akikahkan dia sendiri sunat akikahkan diri dia sendiri. Tu. Jadi kalau ayah mati sekalipun tak ada masalah. Walaupun anak tu mati kecil, anak masih kecil, hukumnya tak ada masalah ayah, kerana benda ni sunat sahaja. Bukan benda wajib. Saya nak buat rumah, saya beli kayu seorang yang membelah balok dalam hutang, sedangkan kayu balok itu tidak dibayar cukai pada kerajaan. Apa hukumnya saya buat rumah daripada kayu tersebut? Dia beli kayu curi. Jadi jawabnya kalau dibuat rumah buat ni. Jawabnya kalau dibuat rumah daripada kayu curi ni, rumahnya siap lah. Gitu. Ni siap lah awak lagi kayu curi tak curi siap. Dan buat 4 bilik jadi 4 bilik. Buat 3 dapur jadi 3 dapur. Masalahnya apabila duit itu dimestikan kena bayar untuk kerajaan, dan kerajaan itu digunakan untuk kebajikan rakyat, maka tak bolehlah dia kena bayar. Tapi kalau duit itu dibayar kepada untuk kegunaan dia saja, maka tak apalah kita tak bayar. Sebab jangan kita pakai alasan kerajaan zalim tak jalan hidup, ikut pandang kita nak ambil atas kerajaan. Tak boleh. Itu harta sepatutnya dibahagikan sama adil. Jadi kita buat mana-mana. Kerana tujuan pelantikan kerajaan ialah supaya mereka ini mengagihkan kekayaan negeri sama rata kepada setiap rakyat. Bukan mana kita boleh ambil ikut sen. Jadi peraturan yang dikenakan oleh kerajaan, jikalau tidak melampau batas, jika tidak membebankan, hukumnya wajib kita kena taat. Masuk dalam wa ulil amri minkum juga. Ini masalah ni. Kadang-kadang kita tak berapa nak berfaham. Hak salah lah. Kalau taat, hak taat lah. Kena taat. Jadi dari segi hukum dunia ni salah lah dia. Hukum akhirat tak salah lah dia. Sah lah dia semayang atas rumah tu. Kita ambil air semayang sampai pada nak basuh kaki, berasa panas muka. Lalu kita basuh muka dengan air, lepas tu baru kita basuh kaki. Soalan saya batal tak air semayang kita itu? Dia ambil air semayang jauh. Ambil air semayang dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga. Siapa kat basuh kaki kanan? Basuh kaki kanan. Lepas basuh kaki kanan, berasa perit nak muka, dia ambil air, dia sapu-sapu sikit dengan air. Lepas tu sambung balik basuh kaki, ke guana bulok. Sebab dalam dia basuh kaki tu, dia sapu air sikit muka. Hukumnya tak putus walak. Dengan syarat, dengan dia tidak niat nak memulakan balik basuh muka. Faham? Tak apa gitu. Tak apa. Basuh kaki kanan, apa basuh kaki kanan? Patut basuh kaki kiri. Tapi dah muka berasa perit, ambil air buat gitu sikit. Belah-belah basuh kaki. Supaya hilang panas kan. Hukumnya tak putus walak. Yang kata putus walak tu dia niat nak basuh muka semula. Maka tak jadi. Ataupun maknanya dia nak memberhentikan basuh kaki, nak start balik basuh muka, baru tak boleh. Macam keadaan ya duk balah ni, bila kita sujud, tujuh anggota tu boleh tak akak tangan garu belakang. Akak tangan garu belakang. Tak, itu kepala juga kedap begini, batu begini. Jawabnya boleh kita akak kalau nak garu. Jawab setelah sekurang-kurang ada berlaku tamakninah dalam sujud itu. Jadi kalau kita turun dah 2 kaki, 2 tangan dan 2 lutut dan 1 dahi, sujud dulu, tamakninah dah, maka sah dah sujud tu, baru boleh kita akak.
Jangan bila kita sujud tu tak tambah indah tu. Sujud tu dengan akak selalu dah kita sujud. Gitu. Tak ada tangan pun cukup jadi 7 anggota. Baru tak sah. Lagi. Ada orang dia nak akak. Akak atas. Nah. Benda tu dah ada masalah. Nah. Kalau sunat lagi pula tak ada masalah. Tapi dah kali kita tak belajar takut kalau sunat. Kalau sunat dah tayak akhir. Tangan ni gini, tangan ni tayak akhir. Nah. Dah tayangan tangan kat tangan nak garu tangan kiri. Nak garu gini. Nak buat gini dah apa? Kata ni kata. Nah, dia buat kan ni. Gatiak ni dulu. Ada reza aku. Bermula ni. Awak kan ni ke dia. Ya ke. Nah. Aduh. Saya ada dengar penceramah daripada penceramah Hadari. Dia kata kalau kita tolak nyanyian bermakna kita tak mau syurga. Aduh, dak ramuk ni. Kerana syurga itu tempat orang nyanyi dan bersukaria. Betul ke kata penceramah itu? Penceramah Hadari kata kita kena terima dasar marah rawat nyanyi, wak joget apa semua. Pasal kalau kita marah, kita tak mau surga kan. Kan surga tu tempat nyanyi, tempat galau. Kita bengong tak tak? Nampak-nampak macam tu je dah. Dah kita asal bengong dah. Sebab tu kata negeri dunia ni negeri hukum hakam. Masuk surga diangkat segala hukum. Tak ada taklid syarak, tak ada wajib semayang, tak ada haram, tak ada halal. Halal, haram, wajib, makruh, sunat harus dalam dunia. Diturunkan para nabi untuk memberi nasihat hukum hakam dalam dunia. Dalam akhirat tak ada lantik rasul untuk menegur manusia tak ada. Kerana tak ada hukum di sana. Negeri main, negeri galak, negeri kebebasan, negeri nyanyi, negeri sukaria. Dunia leh. Bila datanglah segala larangan dalam Quran maupun hadis, walaupun benda itu berlaku di akhirat nanti dibenarkan, hukumnya tak boleh. Dalil banyak. Di antaranya Nabi kata barang siapa yang minum khamar di dalam dunia dah, tak minum lagi khamar di akhirat.